Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya kemukakan beberapa perkara yang menyanggah tauhid agar dijauhkan diri daripadanya atau diberi peringatan kepada sesiapa sahaja supaya menjauhkan diri daripadanya. Setelah kita memahami bahawa tauhid itu merupakan suatu perkara yang amat penting di dalam dasar kita sebagai orang Islam, di mana segala amal-amal Islam, kerja-kerja Islam dan pegangan-pegangan yang ada di dalam Islam itu bergantung di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi dasar yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam hinggalah kepada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tauhid itu merupakan suatu yang penting, maka kita hendaklah memelihara akidah tauhid kita supaya tidak berlaku syirik, tidak berlaku sifat menyengutui Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Di sini saya kemukakan beberapa perkara yang dianggap syirik, yang boleh menjejaskan tauhid kita ataupun kepercayaan kita kepada ketuhanan Allah yang Maha Esa. Yang pertama, memberi ketaatan kepada sesiapa sahaja yang meminda hukum Allah, seperti menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan dengan mengetahuinya. Yang pertama, perkara yang menjejaskan tauhid ialah kita memberi ketaatan kepada sesiapa sahaja yang meminda hukum Allah Subhanahu wa taala. Meminda hukum Allah taala itu di antaranya ialah menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan dengan mengetahuinya. Firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu wa amma yushrikun. At-Taubah. Maksudnya, mereka menjadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih bin Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan malaikat dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Orang-orang Nasrani dianggap syirik, di mana ayat ini bukan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian. Orang-orang Nasrani dianggap syirik walaupun percaya kepada Allah, walaupun mereka percaya kepada Allah itu ada. Tetapi mereka terpesong dari jalan yang sebenar apabila mereka bertuhankan juga dengan Al-Masih dan mengabdikan diri kepada padri-padri dan pendeta-pendeta mereka. Sebabnya orang-orang Nasrani dianggap syirik ialah kerana mereka beriktikad percaya bahawa Al-Masih Nabi Isa alaihi salam juga adalah Tuhan, dan mereka mengabdikan diri kepada padri-padri, pendeta-pendeta, orang-orang alim mereka. Mereka berselisih pendapat di kalangan mereka tentang kedudukan Al-Masih. Ada yang mengatakannya sebagai Allah, ada pula yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga, dan ada pula yang menganggap Al-Masih itu anak Allah. Begitulah kesesatan mereka seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Tentang padri-padri dan pendeta-pendeta pula, mereka tidaklah menganggap sebagai Tuhan, tetapi menyekutukan padri-padri dan pendeta-pendeta itu dengan Allah di dalam menghalal dan mengharamkan, kerana penentuan hukum seperti itu hanyalah kepunyaan Allah sahaja. Tidak siapapun yang berhak malaikat dengan izinnya dan dalam perkara yang diizinkan olehnya menurut dasar-dasar yang ditetapkan, seperti para rasul yang bersifat maksum dan berkewajipan menyatakan risalah mereka.
Begitu juga para ulama yang diberi hak berijtihad dalam perkara yang tidak ada nas dan menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama. Orang-orang Kristian tidaklah menyembah padri. Mereka tidaklah menyembah ulama-ulama mereka. Mereka tidaklah beribadat dengan rokok dan sujud kepada orang-orang alim mereka. Tetapi mereka dianggap syirik, dianggap menyembah ulama-ulama, ialah kerana mereka menerima hukum-hukum yang dipinda oleh ulama-ulama tersebut. Apa yang dihalal diharamkan dan apa yang diharam dihalalkan. Inilah yang berlaku di dalam agama Kristian. Sebab nuzulnya ayat ini, sebab turunnya ayat ini telah disebut dahulu, lebih menjelaskan lagi tentang kedudukan mereka dalam makna syirik yang dimaksudkan itu. Kalau kita baca sebab turunnya ayat ini yang telah kita baca dulu, di mana sebab ayat ini diturunkan mengikut kisahnya ialah orang-orang Kristian, padri-padri telah menerima hukum-hukum yang dibuat oleh padri-padri mereka, walaupun hukum itu bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini kepada Adi bin Hatim At-Tai yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai salib ataupun cross palang di lehernya yang menjadi lambang agama Kristian. Lalu Rasulullah membaca ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri-padri mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang lain daripada Allah. Lalu Adi bin Hatim menjawab, sesungguhnya kami tidaklah menyembah padri kami. Kami juga menyembah Allah sebagaimana juga kamu menyembah Allah. Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya kamu menerima hukum yang dipinda oleh padri-padri dan pendeta-pendeta kamu. Itulah yang dikatakan kamu mengabdikan diri kepada padri-padri. Kerana Adi bin Hatim ini pada akhirnya menganut agama Islam dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih layak menjadi syirik kepada orang-orang yang menganut ideologi atau apa sahaja teori-teori dan ajaran-ajaran moden yang tidak ada hubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalulah orang yang menganut agama Kristian, padahal agama Kristian itu asalnya adalah daripada Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam yang telah dipinda, mereka dianggap syirik, dianggap kafir, dianggap jahiliyah. Begitu juga orang-orang Yahudi, walaupun mereka itu menganut pada asalnya agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, apabila mereka menyanggah tauhid Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, mereka juga dianggap syirik. Kalulah ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah dipinda itu dianggap syirik, maka ajaran yang dianut oleh orang zaman sekarang ni yang tidak ada hubungan langsung dengan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul adalah lebih syirik lagi. Yang kedua, bernazar kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala juga dianggap syirik. Bernazar kepada yang lain daripada Allah. Firman Allah taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Maksudnya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintah kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerah diri kepada Allah, yakni Islam. Itulah yang diperintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah juga yang diperintah kepada umatnya, agar segala-galanya yang dilakukan dunia yang sementara ini atau untuk mati, mestilah membersihkan hati dari sebarang bentuk syirik. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita amal, apa saja yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sama ada untuk hidup di dalam dunia yang sementara waktu ini ataupun untuk negeri akhirat yang kekal abadi, hendaklah kerana Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dijauhkan daripada sebarang syirik, sebarang sifat, sebarang rupa, sebarang bentuk yang mencabangkan hati kita daripada berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar
nazar adalah salah satu cara yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ianya ikhlas kepadanya dan kerananya. Bernazar ini adalah disuruh oleh agama, tetapi bernazar itu hendaklah kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kerana yang lain. Tetapi jika sekiranya kepada yang lain daripada Allah, maka jadi haram dan batal. Jadi tak pakai nazar itu. Yang ketiga, di antara doa kepada yang lain daripada Allah dianggap syirik. Kerana Allah sahajalah yang berhak didoakan kepadanya, yang maha kuasa memberi pertolongan dan memperkenankan doa hambanya. Maka tidak harus bagi seseorang itu memohon restu atau pertolongan kepada yang lain daripada Allah, seperti berhala-berhala, orang-orang yang sudah mati, tempat-tempat yang dianggap suci, malaikat, jin dan sebagainya. Semua tak boleh berlaku. Doa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Firman Allah taala, amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. An-Nam. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang di dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu, yakni manusia, sebagai khalifah di bumi? Siapakah lagi yang boleh memperkenankan doa kalau tidak lain daripada Allah Subhanahu wa taala? Oleh kerana itu, berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ghafir. Maksudnya, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Berdoalah kita kepada Tuhan, Tuhan mesti perkenankan doa kita. Kalau doa di dunia, di akhirat mesti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Al-Ahqaf. Maksudnya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa selain Allah? Ia dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila mereka dikumpulkan pada hari kiamat, nescaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka. Di mana semua benda-benda yang kita minta atas dunia ni, kalau benda tu tak pakai, masuk neraka belaka. Tidak boleh menolong kita pada hakikatnya. Yang boleh menolong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah ta'ala, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Fatir. Maksudnya, jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh memberi keterangan. Semua yang lain tak boleh berlaku. Yang keempat, di antara syirik juga beristi'adah, yakni berlindung dengan yang lain daripada Allah, seperti jin, syaitan dan sebagainya, dengan harapan ditolak bala dan kemudaratan. Begitu juga untuk meminta sesuatu yang bermanfaat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Al-Jin ayat 6. Maksudnya, dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di kalangan manusia meminta pertolongan kepada beberapa lelaki di kalangan jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Di mana jin itu menyesatkan mereka pula. Jadi kalau sesat lagi, boleh jadi jin itu tolong dia. Tolong dia macam-macam lah. Tolong jaga kebun ke, ataupun tolong elok ikan kubuh dalam pukak dia ke, atau seumpamanya apabila mereka percaya. Tetapi jin itu hanyalah menjadi penyesat yang membawa mereka ke neraka, bukannya memberi keselamatan kepada mereka. Firman Allah Ta'ala, wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'asyaral jinni qad istaktartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi
Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Al-An'am. Maksudnya, dan pada hari Allah menghimpunkan mereka semuanya dan berfirman, hai golongan jin, yakni syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian yang lain, dan kami telah sampai waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Di mana manusia yang berlindung dengan jin ini beritahu kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhan, jin ini tolong kami sehingga boleh jadi senang. Macam mana kami tak boleh minta tolong dengan dia? Di mana jawapannya ialah mereka semua di dalam neraka. Sama ada manusia ataupun jin yang duduk ikut area manusia. Ada juga jin yang duduk ikut area manusia ni masuk neraka juga bersama-sama dengan manusia. Di mana kita nak rasa bahawa yang menguasai alam ini, yang menguasai segala-galanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita tidak boleh syirik dengan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah, kalau kita baca dalam kitab-kitab lama, di dalam kitab-kitab lama dia sebut beberapa zikir di mana di antara kelebihan zikir ataupun ayat Quran itu ialah menjauhkan diri daripada jin dan syaitan. Menjauhkan diri daripada jin syaitan. Di antaranya ialah ayat yang dinamakan ayat kursi. Dan ayat yang terkenal di kalangan orang Melayu kita dengan nama ayat 1000 dinar. Iaitulah ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Di mana dalam kitab tu ataupun orang yang terima bacaan ini daripada orang tua mengatakan, kalau kita baca ayat ni, jin lari, syaitan lari, iblis lari. Apa makna ayat ni kita tak tahu. Makna ayat ini, kalau ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Ta'ala yang tidak ada Tuhan malaikat dia, yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya, yang tidak mengantuk dan tidak tidur sekali-kali, yang sentiasa di mana semuanya berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak boleh mengatasinya. Ini kalau kita baca ayat kursi. Kalau baca ayat 1000 dinar pula, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah Taala akan beri kepadanya jalan keluar keselamatan, dan Allah Taala beri rezeki kepadanya. Di mana rezeki itu sekira-kira dia tidak tahu daripada mana datangnya rezeki itu. Artinya, kalau orang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah Taala beri rezeki kepada dia. Jadi bila kita baca ayat ni untuk lawan jin, untuk lawan syaitan. Pasal apa? Kalau kita baca dalam kitab zaman dulu, dia sebut lagu tu. Sebabnya orang zaman dulu dia percaya ke jin, percaya ke syaitan, percaya ke lalu jin dengan syaitan ni boleh menguasai rezeki. Kalau tak tahu pala kubah, kalau tak beri pala kubah 2-3 utir, maka jin ni tak tolonglah dia ke laut. Kalau tak beri tu acok ke, tak beri benda ke, maka jin dan iblis ni tak tolonglah dia di atas larak ni pula. Inilah kepercayaan dia pada masa itu. Kepercayaannya yang menguasai rezeki dan menguasai segala-galanya ialah jin. Mereka lupa kepada Allah, walaupun mereka percaya kepada Allah. Inilah dia yang dikatakan syirik. Dan orang kita pula duduk anggap syaitan masa tu ya, yang dikatakan syaitan yang boleh menguasai rezeki pada masa itu ialah jin. Hak yang selalu usik kita. Umpamanya dia kata kadang-kadangnya usik besar tinggi, kaki duduk di bukit Cenering sebelah, duduk pula kapas sebelah. Itulah yang kita percayanya, dan inilah kepercayaan orang pada masa itu. Dan bila kita baca ayat ni, jinnya hapus belaka. Jadi terbakar, ataupun dia tak boleh nak menguasai kita lagi. Di mana kekuasaan Allah mengatasi segala-galanya. Ini kepercayaan orang pada masa itu. Yang menguasai alam ni ialah jin. Hak kaki duduk bukit Cenering sebelah, duduk pula kapas sebelah. Dan kita kena sedar bahawa zaman kita ni pun ada juga jin.
tapi kita tak nampak. Dan jin di zaman kita ni, syaitan yang mengusik manusia, bukan saja daripada jin yang kita tak nampak, tapi juga daripada manusia. Dan kita kena sedar, kadang-kadang syaitan yang berlaku di zaman kita ni, lebih hebat lagi. Kalau zaman dulu, kaki duduk pulang kapas sebelah, duduk di Bukit Senering sebelah, lening pula, kepala duduk kalau lupa, kaki duduk di Terengganu. Ni, dan kita kena sedar. Jadi, bila kalau lupa anggap, kaki yang di Terengganu ninja sekali. Ini kita kena faham. Artinya, kita percaya bahawa inilah yang menguasai rezeki kita. Inilah yang menguasai pangkat kita. Inilah yang menguasai kedudukan kita. Inilah yang menguasai kehidupan kita. Kita duk percaya kepada benda itu. Inilah dia yang dikatakan syirik yang kita kena sedar. Dan inilah dia yang diperbetulkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Kalau zaman Nabi Nuh, dia menentang syirik yang berlaku di zaman dia. Orang semua berhala macam-macam nama. Kalau di zaman Nabi Ibrahim pula, Namrud. Di mana rakyatnya duduk Tuhan kepada Namrud. Kemudian di zaman Nabi Musa pula, Namrud tak ada. Tak ada dah orang nama Namrud masa tu. Fir'aun pula. Jadi Nabi Musa menjelaskan Fir'aun. Ini dia, ini dia. Kalau di zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal, Fir'aun dah tak ada. Artinya ada orang lain pula yang memainkan peranan. Dan begitulah dari satu zaman ke satu zaman, syirik ini berlaku. Dan perlu dijelaskan kepada umat Islam. Dan orang zaman dulu, dia menjelaskan tentang ayat 1000 dinar, ayat ayat kursi dan seumpamanya untuk nak lawan dengan syirik ini, nak lawan dengan jin, dengan iblis, berdasarkan kepada zaman dia pada masa itu. Berdasarkan kepada zaman dia, dan zaman kita ni zaman kita. Dan kita kena cek. Dan sebab ayat ni dinamakan ayat 1000 dinar, mengikut riwayat dalam kitab-kitab lama lah. Kononnya, orang tu dia beli ayat ni dengan 1000 dinar. Kerana ada orang ajar dia bayar 1000 dinar. Walaupun ayat yang terlalu pendek. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan padahal ni ayat ni bukan harga dia 1000 dinar. Dengan dunia ni pun tak padang lagi ayat ni. Walaupun dengan 1000 dinar tak padang lagi. Tak dengan 1000 dinar. Dinar ni duit emas. Duit emas dinar ni. Dinar ni yang dikatakan duit emas. Orang bayar dengan 1000 dinar. Tak padang lagi. Tak kita bayar dengan duit kertas. Ni cuba kita fikir dalam masalah ini. Dan cuba kita faham dalam masalah ini. Di mana tauhid kita yang kita duduk belajar tauhid itu kat mana? Sebabnya ialah kerana kita belajar tauhid asma dan sifat. Kita belajar tauhid, tahu nama Tuhan, tahu sifat Tuhan, habis qada tu. Dari segi uluhiyah dan rububiyahnya kita tak belajar. Ini yang jadi masalahnya. Dari segi uluhiyah, dari segi rububiyah, dari segi keyakinan Tuhan yang menguasai alam, dari segi keyakinan Tuhan yang layak disembah, kita tak belajar dan kita tak kaji. Itulah sebabnya kita tak sedar tauhid kita ni jadi punah dan jadi rosak. Yang kelima, di antara perkara yang boleh menjejaskan tauhid, penyembelihan kepada yang lain, yakni kepada yang lain daripada Allah. Seperti menyebut yang lain daripada nama Allah ketika menyembelih. Pada masa sembelih sebut nama lain. Umpamanya orang sembelihnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia sembelihnya Bismi Musa dengan nama Musa. Ataupun Bismi Datuk tu Datuk ni. Umpamanya dia sembelih. Dia sembelih bukan dengan nama Allah, tapi dia sembelih tu dengan menyebut nama. Dia sebut nama. Kalau orang jahiliah sama dulu, dia sebut nama berhala tu berhala ni. Ataupun sebut nama jin tu jin ni. Maka ini adalah syirik. Dan sembelihan tu haram. Tak boleh makan. Mengikut hukum syaraknya. Walaupun hak tukar sembelih tu pakai piyah, pakai terbang. Walaupun dia pakai piyah, pakai terbang dia sembelih. Tapi kalau sembelih tu bukan bismillah. Tapi dengan nama yang lain. Maka sembelihnya tak sah. Tak boleh makan. Bakar jawab dia. Dan kita kena faham. Kita nak ingat sembelih tu gorok saja. Asal gorok kok jadilah. Jangan kita faham begitu. Seperti menyebut nama yang lain daripada nama Allah ketika menyembelihnya. Firman Allah Ta'ala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Al-Maidah ayat 3. Maksudnya diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih atas nama lain daripada Allah. Atau di tempat yang menjadi kelaziman padanya tujuan syirik seperti yang dijelaskan oleh hadis. Ataupun dia sembelih, baca bismillah molek-molek ada, tapi dia sembelih pada kubur, bukan kepada Allah. Dia sembelih kat Tuhan. Sembelihan tu pula menjadi kelaziman.
Kalau orang tu sembelih situ tujuannya syirik, maka dia sembelih situ. Walaupun dia baca bismillah, sembelihannya adalah syirik. Dan kita kena faham. Dan sembelihannya adalah syirik. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis an Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadara rajulun an yanhara ibilan bibuwana fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha watanun min awtanil jahiliyyati yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi nadharak fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam rawahu Abu Dawud ala syartihima atau ala syartil Bukhari wa Muslim. Dalam ilmu hadisnya dia hadis yang paling tinggi sekali yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang diriwayatkan oleh Bukhari sahaja. Kemudian yang diriwayatkan oleh Muslim sahaja. Kemudian yang diriwayatkan oleh orang lain daripada Bukhari dan Muslim tetapi mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Dawud mengikut syarat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu an, katanya ada seorang yang bernazar menyembelih unta di satu tempat bernama Buanah. Buanah ni ialah satu tempat dekat Mekah. Satu tempat di Mekah nama dia Buanah. Di mana orang ni dia bernazar nak sembelih unta di Buanah. Lalu dia bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah padanya berhala yang disembah? Rasulullah tanya ada berhala ke di situ? Di situ ada berhala ke tak ada? Mereka menjawab tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, adakah padanya perayaan mereka? Adakah di situ tempat orang main pesta ke? Ataupun tempat orang renus semoh ke? Atau tempat perayaan orang-orang jahiliyah di situ? Mereka menjawab tidak. Kata sahabat tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila tempat orang semoh pun tidak, tempat orang jahiliyah raya pun tidak, tempat berhala pun tidak, Rasulullah bersabda tunaikanlah nadarmu. Rasulullah kata pergilah, pergi sembelih itu dah apa. Pergi. Artinya oleh kerana tempat itu bukan perayaan jahiliyah dan tempat itu bukan penyembahan orang jahiliyah, tunaikan nazar sembelih di buah anak itu, kata Rasulullah. Oleh kerana dia nazar nak sembelih situ, maka dia pergi sembelih situ. Rasulullah kata, aufi nazarak, tunaikanlah nazarmu itu. Sesungguhnya tidak harus menunaikan nazar yang maksiat. Nazar yang maksiat tak harus kita tunaikan. Umpamanya seorang tu dia menazar, ya Allah ya Tuhanku, kalau aku baik sakit ni, nak beli tiket loteri 50 riyal. Umpamanya, haram. Dia tak boleh. Nazar tu adalah haram dan maksiat. Buat main-main ke agama. Tak boleh. Dan barang yang tidak menjadi milik, ataupun dia nazar dalam benda yang tidak milik dia. Umpamanya dia sakit. Ya Allah ya Tuhanku, kalau sekiranya aku baik sakit ni, aku nak sembelih lembu Pak Mak. Bukan lembu dia, lembu Pak Mak. Lembu orang lain tu pun tak. Dia nak pergi sembelih. Kalau duduk main nazar sembelih lembu orang gitu tak? Boleh tahan nazar lah. Boleh sembelih tak mau lah. Tak boleh. Kerana bukan milik dia. Artinya dia tidak boleh bernazar dalam benda yang bukan menjadi milik dia. Artinya dia hendaklah bernazar dalam barang yang menjadi milik dia. Begitu juga dia nak bernazar puasa tu tak apa. Umpamanya kalau lulus peksa, kalau saya satu benda, nazar nak puasa. Nazar nak sembahyang sunat. Begitulah seterusnya. Bahkan sebarang anggapan dan kepercayaan adanya sesuatu yang setara dan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepadanya doa permohonan, cara ibadat, ditakuti bala bencana, dijamin mendapat manfaat, itu semua dianggap syirik besar, merosakkan akidah, dan syirik seperti itu dijanji dengan neraka. Di sana terdapat pula syirik kecil yang dinamakan juga dengan syirik khafi, yakni syirik yang tersembunyi, iaitu sebarang kepercayaan, perbuatan
atau perkataan yang menyalah anggap terhadap kekuasaan, undang-undang atau peraturan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah riak. Riak ni syirik, tapi tak jadi kafir. Semuanya boleh menjejaskan amal, boleh mengurangkan pahala amal. Iaitu riak ni apabila seseorang itu membanyakkan amalannya, membaikkan amalannya. Apabila seseorang itu membaikkan amalannya apabila di hadapan manusia. Bila duduk depan manusia, baik, tertib, kening, molek. Mayang pun nampak tepat, molek je. Bila depan manusia, molek juga. Apabila tidak ada manusia, berlainan pula caranya. Bila dia seorang tak ada orang tengok, maka tak apa molek pula amalan dia. Inilah yang dikatakan riak. Yang dikatakan riak. Artinya buat amal tu tunjuk orang. Supaya orang tengok kita buat amal ni. Supaya orang tahu bahawa kita buat amal ni. Ikutlah amal apa benda pun. Buat amal ni supaya orang tengok. Supaya orang klik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwata ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Qala ar-riya. Yaqulu Allah yawmal qiyamah. Idza jaa an-nasu bi a'malihim. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Fanzuru. Hal tajiduna indahum min jaza. Rawahu Ahmad. Maksudnya, sesungguhnya yang sangat-sangat aku takut menimpa kamu ialah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa dia syirik kecil itu ya Rasulullah? Syirik kecil itu apa dia wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ialah riya. Allah akan berfirman pada hari kiamat. Apabila manusia datang dengan amal masing-masing. Bila semua manusia menghadap Allah pada hari kiamat, bawa amalan masing-masing, Allah Ta'ala pun berfirman kepada orang yang riak, yang dia buat amal kerana nak tunjuk orang. Pergilah kamu kepada mereka yang kamu tunjukkan amal kamu kepada mereka di dunia dahulu. Kemudian lihatlah, adakah kamu dapati sebarang balasan di sisi mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama yura'i faqad asyrak, wa man shalla yura'i faqad asyrak, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Rawahul Baihaqi. Maksudnya, sesiapa yang berpuasa dengan riak. Siapa dia yang puasa, dia puasa tu kerana nak tunjuk-tunjuk ke orang. Tidak ikhlas kerana Allah mata-mata. Maka dia telah melakukan syirik. Sesiapa yang bersembahyang, dia riak. Siapa dia yang semayang tu nak tunjuk ke orang pula. Takut orang tak tahu yang kita ni semayang. Tunjuk ke orang. Biar orang kelih semayang. Kalau zaman ni pula siapa tunjuk. Adalah buat apa? Istihar. Bahawa kami ke semayang di tempat sekian-sekian. Istihar pada orang. Kami ke semayang di tempat sekian-sekian. Dia orang TV pula. Kita semayang di tempat sekian-sekian. Tu orang panggil riak. Orang panggil riak. Biasanya, orang yang tunjuk-tunjuk lagu tu sekalanya orang tulah semayang. Orang yang tunjuk-tunjuk tu. Yang beritahu kepada orang. Sebab dia semayang jalan-jalan sekali tu kena tunjuk ke orang tu. Kalau orang semayang semua ni tak payah tunjuk. Dia semua je. Artinya, bila semayang tu tunjuk-tunjuk ke orang. Riak dan syirik, kata Nabi. Sesiapa yang bersedekah dengan riak kerana nak tunjuk orang, maka dia telah melakukan syirik. Dia bersedekah nak tunjuk orang, beritahu pula orang dia bersedekah. Dia tolong orang, dia beri bantuan, beritahu kepada orang. Ini adalah riak dan syirik, kata Rasulullah. Riak. Di mana sifat riak ini termasuk di kalangan sifat-sifat orang munafik. Riak ni adalah sifat orang munafik yang tidak layak pada orang Islam. Kalau orang Islam ada sifat-sifat ni kena buanglah. Kerana sifat riak ni sifat orang munafik kebiasaannya. Kerana orang munafik ni hati dia tak percaya, mulut dia royak percaya. Dia tunjuk-tunjuk ke orang. Seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Dan
Apabila mereka berdiri untuk sembahyang, mereka berdiri dengan malah. Orang munafik ni dia tipu Allah, padahal dia tipu diri dia sendiri. Kemudian bila dia semayang dalam keadaan malah. Mereka bertujuan riak, yakni menunjuk-nunjuk dengan sembahyang di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah, malaikat sedikit sahaja. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-Nya supaya menjauhkan sebarang syirik dalam mengerjakan amal yang soleh. Firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Al-Kahf. Maksudnya, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, barang siapa yang berharap bahawa dia bertemu dengan Tuhan. Dan memanglah kita ni mesti bertemu dengan Tuhan. Mesti bertemu dengan Tuhan, siapa-siapa dia pun. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan, kalau orang tu dia sedar bahawa dia ni akan bertemu dengan Tuhan, dia yakin bahawa dia bertemu dengan Tuhan, dan dia kasih untuk bertemu dengan Tuhan, dan dia suka untuk bertemu dengan Tuhan, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Dia kena buat amal molek-molek, dan janganlah ia syirik dalam beribadat kepada Tuhannya. Dalam amal itu pula kena buang syirik. Jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada sum'ah, jangan ada sifat yang lain daripada ditujukan kepada Allah dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara syirik itu ialah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Rawahu at-Tirmidzi. Sesiapa yang bersumpah dengan yang lain daripada nama Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan syirik. Barang siapa yang bersumpah lain daripada nama Allah, dia syirik. Dan syirik ini adalah syirik kecil, tak jadi kafir. Kecuali kalau dia anggap bahawa sumpah cara tu lebih pada Allah Ta'ala lagi. Baru jadi kafir. Jadi syirik yang nyata sungguh. Kalau sekadar dia pergi angkat tangan, geng-geng angkat tangan, bahawasanya saya mengaku begini. Dia ikrar dan dia buat sumpah, tak ada nama Allah Ta'ala. Dan dia tidak sandar atau dia sandar kepada yang lain, itu syirik. Dan kita kena bertaubat kepada Allah, kita beristighfar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat-tamaima wat-tiwalata syirkun." Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Sesungguhnya tawa jampi, tangkal azimat, ilmu guna-guna adalah syirik, kata Nabi. Adapun jampi-jampi dengan Al-Quran, zikrullah, namanya, yakni nama Allah, atau sifatnya, sifat Allah, tidaklah menjadi salah. Bahkan ianya menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jampi dengan ayat Quran, itu menjadi sunnah Rasulullah. Umpamanya disabitkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia sakit, dia baca al-mu'awwadatain. Dia baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dengan dia gosok pada tempat sakit itu. Umpamanya, ini ada hadis. Sakit atau apa pun, Rasulullah dia baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ataupun beberapa doa lagi, ataupun beberapa ayat Quran. Umpamanya diriwayatkan ada sahabat Nabi yang menjampikan orang sakit dengan membaca Fatihah, dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu dah apa? Hak yang dikatakan syirik ini, hak duduk bakit, lain daripada nama Allah, duduk sebut lain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Duduk sebut datuk tu datuk ni, jemalang tu jemalang ni. Ini adalah syirik, menyunguti Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau kita ada amal tu, kena buat dan kita beristighfar, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ahli nujum dan tukang tilik. Percaya ke tu nujum, percaya ke tukang tilik pun syirik juga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata 'arrafan fas'alahu 'an syai'in fasaddaqahu bima yaqul, lam tuqbal lahu salatun 40 yawma." Ada tu salatun. "Lam tuqbal lahu salatun 40 yawma." Rawahu Muslim. Sesiapa yang menemui tukang tilik, maka dia bertanyakan sesuatu, lalu dia mempercayainya, maka tidak diterima sembahyangnya selama 40 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa yang bertemu dengan tukang tilik, ditanya, kemudian dia percaya pula, sembahyang dia 40 hari Tuhan tak terima. Hadisnya hadis sahih. Berkata Al-Imam Nawawi
dan lain daripadanya. Maksud hadis itu ialah tidak ada pahala bagi sembahyangnya. Dia sembahyang tak ada pahala, sekalipun dianggap sah dalam menunaikan fardu, dan ulama tidak mewajibkan qada sembahyangnya sebanyak hari tersebut. Sekalipun dia tak kena qada sembahyang tu mengikut hukum fiqhnya, kerana dia ambil sembahyang, tapi sembahyang tu tak ada pahala selama 40 hari. Sama ada syirik itu kecil, apa lagi yang besar, menghancurkan akidah, adalah wajib dijauhkan diri daripadanya. Dan ianya syirik ini menghinggapi hati seseorang itu dengan jalan yang terlalu mudah, sama ada disedari ataupun tidak. Syirik ni adalah mudah berlaku, itah dalam hati dia syirik ni. Lebih mudah pada minum arak lagi. Tapi dia teruk pada minum arak. Kita kena faham. Syirik ni mudah pada minum arak, mudah pada curi lagi. Syirik ini amat mudah menghinggapi siapa dia sahaja. Oleh kerana itu, kita hendaklah beringat molek dalam perkara ini. Ianya menghinggapi hati seseorang itu dengan jalan yang terlalu mudah, sama ada disedari ataupun tidak. Cukuplah bagi kita menyedari betapa bahayanya dengan mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qila ya Rasulullah, "Wa ma hunna?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Asyirku billah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jauhkanlah diri kamu dari 7 perkara yang membinasakan, iaitulah 7 perkara dosa besar. Lalu para sahabat bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu daripadanya ialah syirik terhadap Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyudz dzambi a'zamu 'inda Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ialah engkau mengada-ngadakan bagi Allah sesuatu yang menyamainya, padahal dialah yang menciptamu. Wallahu a'lam.